Mari kita berterus terang di sini. Orang Iran memang terkenal dengan fasa operasi seperti ini. Mereka sangat mahir dalam mengaburkan, melengahkan, memanjangkan, dan meleretkan rundingan. Untuk tujuan apa? Apa yang mereka mau di sini adalah untuk meleretkan perkara ini selama mungkin, melebihi 2 minggu, dan mendapatkan lanjutan. Kerana mereka tahu dengan baik bahawa apabila harga minyak turun, pasaran saham akan naik. Tekanan ekonomi ke atas presiden akan hilang, begitu juga tekanan politik ke atas beliau. Orang Iran cenderung percaya bahawa presiden akan kurang cenderung untuk memulakan semula perang walaupun perjanjian itu gagal. Dan inilah yang mereka harapkan di sini. Jadi, Presiden saya tahu dengan pasti bahawa beliau faham tentang perkara ini kerana saya telah bercakap dengannya mengenainya. Dan hakikatnya, saya percaya beliau akan terus berbuat demikian. Beliau akan memastikan orang Iran berada dalam keadaan ini dalam tempoh masa ini. Dengan berlalunya masa, apa yang akan dilakukan oleh orang Iran dalam rundingan? Mereka memang pakar dalam hal ini. Kita berurusan dengan pemimpin yang muncul sekali dalam satu generasi di sini, seperti Putin. Dan awak perasan, Putin tidak pernah menerima gencatan senjata. Kenapa? Kerana beliau percaya bahawa perang adalah kelebihannya, dan beliau mahu mengekalkannya begitu. Orang Iran di sini akan nampak seperti mereka hampir mencapai satu persetujuan. Mereka akan berkata, ya, kami akan buat satu konsesi di situ, kami akan selesaikan perkara itu. Tapi kami perlukan lebih banyak masa untuk menyelesaikannya. Saya rasa itu akan menjadi tujuan mereka. Kita mesti tutup pintu selepas 2 minggu. Pastikan mereka faham yang kita tidak akan lanjutkan walau 1 hari pun selepas itu. Dan kita akan kembali dengan operasi habis-habisan. Jadi masih ada pengaruh di sini. Satu lagi perkara untuk penonton kita faham. Kita juga mempunyai aset strategik yang sangat dihargai oleh orang Iran. Dan ia adalah Pulau Karg. Pulau ini adalah titik pengedaran utama bagi orang Iran. Dan lebih daripada 90% daripada semua minyak melalui titik pengedaran ini. Saluran paip masuk, kapal tangki keluar. 60% daripada pendapatannya, 50% daripada belanjawannya. Jika kita mengambil alih kawalan aset strategik ini dan menganggap tiada perjanjian, lalu kita berkata kepada orang Iran, kamu akan kehilangan semua minyak kamu jika tidak meninggalkan sepenuhnya keupayaan nuklear kamu dan membenarkan kami mengambil alihnya. Selain semua perkara lain yang kami cuba paksa di sini. Dan jika mereka tidak melakukannya, kami akan memusnahkannya. Itu akan menjadi kejatuhan ekonomi untuk rejim ini, sudah pasti. Dan mungkin akan membawa mereka ke keadaan di mana rejim itu akan menjadi sangat terdedah, tanpa sebarang hasil yang patut disebut pun. Yang mereka akan menghadapi kesukaran untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Oleh itu, kita masih mempunyai pengaruh yang besar di tangan kita di sini untuk digunakan terhadap orang Iran. Tetapi Jeneral Kain bercakap dengan Presiden, anda telah menganalisis ZU, rancangan perang dan sebagainya. Adakah anda yakin bahawa dia mempunyai keinginan dan modal politik yang mungkin lebih penting lagi, modal politik untuk memulakan semula perang itu jika dia merasakan bahawa Iran sedang menipunya? Itu yang saya tahu beberapa perkara. Pertama, dia tidak akan membuat perjanjian yang buruk. Kerana dia telah berunding dengan orang Iran itu lebih banyak daripada sesiapa pun. Dia tahu bahawa mereka ialah pembohong patologis. Dia tahu bahawa mereka akan menipu. Dia tahu siapa mereka sebenarnya. Dan dia tahu bahawa dia sedang berurusan dengan beberapa radikal yang agak serius pada masa ini. Sudah tentu bukan dengan barisan pertama atau kedua, itu pasti. Jadi dia benar-benar berwaspada di sini. Saya tak nampak dia akan membuat perjanjian yang buruk sama sekali. Dan perkara kedua, dia tahu benar bahawa dia memiliki aset strategik yang saya maksudkan di Pulau Karg. Jadi ya, saya percaya dia akan meningkatkan dan menyambung semula operasi tempur, terutamanya yang berpusat di Pulau Karg. Dia juga akan melakukan perkara lain. Saya percaya bahawa kedua-dua perkara ini masih sangat silap. Adakah ada kemungkinan dia akan mengorbankan Israel?
Jadi di sini kita ada Iran berkata, kami akan beri awak perjanjian yang benar-benar awak mahu asalkan awak buat Israel berhenti menyerang Hezbollah di Lubnan. Adakah dia akan lakukan begitu? Apabila Presiden Trump berbincang dengan Perdana Menteri tentang peluang yang beliau percaya satu perjanjian boleh bawa, dan sebab itu beliau bersedia menerima gencatan senjata. Walaupun keuntungan jangka pendek, seperti yang saya jelaskan, yang Iran akan dapat daripada ini. Dia sudah tentu faham semua ini sendiri. Perdana Menteri benar-benar mahu meneruskan operasi terhadap Hezbollah di sini kerana dia benar-benar bertekad, Andrew, supaya penonton kita faham, dia sudah pun menerima gencatan senjata dengan kumpulan itu sebelum ini. Dan dia tahu bahawa Hezbollah telah kembali cuba membunuh seramai mungkin rakyat Israel. Jadi kali ini, Netanyahu benar-benar berniat untuk masuk ke sana dan memusnahkan semua infrastruktur mereka di selatan Sungai Litani. Dia sudah meminta orang ramai keluar. Mereka telah melakukannya. Dia mempunyai pasukan darat di sana dan juga terdapat komponen udara yang terlibat. Dia akan benar-benar mengambil semuanya daripada mereka, bukan untuk menduduki, tetapi untuk memusnahkan. Sehingga tiada apa yang tinggal untuk dilakukan tanpa usaha pembinaan semula yang besar. Dia mahu mempunyai keupayaan untuk kembali dan menyelesaikan apa yang telah dimulakannya di sana. Dan Presiden telah memberinya lampu hijau untuk melakukan perkara itu. Saya menesyaki sebab mengapa orang Iran masih menyerang orang Arab adalah untuk memberi tekanan kepada orang Arab. Orang Arab supaya memberitahu Presiden untuk berundur dan memaksa Netanyahu berhenti menyerang Hezbollah. Saya menesyaki orang Iran akan kembali mengancam untuk menutup Selat Hormuz kerana isu ini. Saya berharap Presiden akan tetap tegas dan menyokong Netanyahu dalam matlamatnya di sini. Kecuali jika Netanyahu sendiri secara sukarela berkata, baiklah, jika ini adalah peluang sebenar, saya akan tunggu beberapa minggu untuk melihat apa yang akan berlaku. Saya tidak dengar apa-apa mengenai perkara itu daripada pihak Israel. Setakat ini, mereka benar-benar bertekad untuk menghabiskan apa yang telah mereka mulakan di Lubnan. Jeneral Keane, terima kasih banyak atas masa anda. Atas pandangan anda. Ya, seronok bercakap dengan awak, Andrew. Terima kasih. Iran telah mengemukakan pelan 10 perkara untuk menamatkan perang yang termasuk tuntutan seperti pengunduran semua tentera Amerika dari Timur Tengah. Tetapi Donald Trump telah memuat naik di Truth Social sepanjang malam. Banyak perjanjian, senarai dan surat sedang dihantar oleh orang-orang yang langsung tiada kaitan dengan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam banyak kes, mereka adalah penipu sebenar, tukang karut dan perkara yang lebih teruk lagi. Mereka akan segera didedahkan sebaik sahaja siasatan persekutuan kami selesai. Hanya ada satu set perkara penting yang boleh diterima oleh Amerika Syarikat dan kami akan membincangkannya secara tertutup. Sepanjang rundingan ini, inilah perkara-perkara yang menjadi asas kepada perjanjian gencatan senjata yang kami terima. Jadi Donald Trump menyebut 10 perkara semalam tetapi kemudian Iran mendedahkannya dan sekarang Amerika Syarikat pada dasarnya berkata tidak, itu bukan perkara-perkara tersebut. Sebagai tindak balas, Presiden Parlimen Iran memuat naik di X bahawa Amerika Syarikat telah melanggar 3 perkara dalam perjanjian gencatan senjata. Jadi J.D. Vance baru saja memberi maklum balas terhadap perkara itu. Tetapi hantaran asal adalah 3 perkara yang menjadi masalah bagi Iran. Lubnan adalah sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata, itulah yang Iran katakan. Sebuah drone telah memasuki ruang udara Iran dan perlu ditembak jatuh dan mereka menafikan hak Iran untuk memperkayakan uranium yang mereka dakwa adalah sebahagian daripada perjanjian asal. Jadi anda baru saja dengar J.D. Vance berkata di situ, gencatan senjata boleh menjadi tidak stabil. Mereka tidak akan membenarkan pengayaan uranium dan Lubnan juga tidak akan menjadi sebahagian daripada mana-mana perjanjian.